and pro forma balance sheet. What is pro forma? Pro forma is kita menjangkakan, meramalkan bagaimanakah financial statement tersebut next year, next 2 years. Jadi pro forma ni maksudnya perkara yang belum berlaku lagi, tapi kita anticipate macam mana bentuk, berapa banyak income ataupun losses yang company akan generate within the following years. Okay. Evaluate the approaches to pro forma financial statement preparation and common uses of pro forma statement. Okay. Kadang-kadang kita dalam perniagaan biasanya kita ada perkara yang kita well aware. Maksudnya kita tahu apa yang kita boleh expect in the near future. Tapi ada perkara-perkara yang kita tak boleh nak expect. Contohnya, siapa yang menyangka bahawa COVID-19 akan menimpa kita pada tahun 2020, right? So, macam mana perkara tu? So basically kita kena, apabila kita membuat planning, kita planning pada sesuatu yang kita anticipate, yang kita agak akan berlaku, dan kita juga reserve pada something yang di luar jangkaan kita. Biasanya banyak company-company yang terkesan dengan COVID-19 ini, dan macam mana impact dia kepada financial statement. Jadi grup saya menawak tu nanti akan melihat the comparison between financial statement in year 2019 and year 2020. 2019 COVID-19 tak ada lagi. Ya, tetapi pada 2020 COVID-19 dah ada. Jadi macam mana COVID-19 is actually impacting the financial condition of the company? You tengok, you bandingkan. Ada company yang memang dia punya perniagaan tu affected negatively. Contohnya syarikat-syarikat hospitality kan, hotel, pelancongan dan sebagainya. Tetapi ada juga syarikat-syarikat yang lebih untung sewaktu COVID-19. Siapa yang boleh agak company-company apa actually yang making money during COVID-19? Fast food restoran. Restoran. Food Panda. McDonald. Food Panda. Kan? Food Panda. The business opportunity tu actually appear during the pandemic. Lek ketu. Siti dan Azmira line tak berapa bagus tu agaknya. Jadi suara macam robot. Okay, selain daripada GrabFood, Food Panda, apa lagi business yang is actually making money during COVID-19? Online business. Online business. Betul. Kan? Even kesian Azmira. I think your line is not stable. Maybe boleh type kot. Your voice become macam apa? Suara background robot macam tu. Okay, online business kan. Dalam hospitality industry ataupun wellness, syarikat-syarikat wellness is actually making money. Contohnya glove kan. Lepas tu Face mask. Face mask. And sanitizer. Ubat-ubatan, syarikat-syarikat yang menjalankan any services regarding safety. Jadi sebab tu apabila berlaku sesuatu yang di luar jangkaan, contohnya macam economic recession ataupun pandemic dan sebagainya, kita boleh menilai industri mana is actually making money and industri mana yang losses money. So if you as an entrepreneur, right,
as an entrepreneur, you kena actually anticipate benda tu. You bukan fikir hanya menjalankan perniagaan saja. You kena tahu you punya business ni kategori mana. Kalau kata certain economic condition ni jadi macam ni, macam mana your business will be affected. Right? So dalam itulah sebab perniagaan ni dia ada satu kita kata-kata di mana the only constant is change. Tak ada benda yang tak berubah. Dia akan sentiasa mengalami perubahan. Even dalam diri kita sendiri pun, walaupun kita nampak diri kita sama je. 5 tahun lepas saya macam ni, sebelum sekarang saya macam ni, tetapi kita sentiasa berada dalam fasa perubahan, ya. Dan kita tengok apabila zaman teknologi macam ni, dia punya fasa perubahan tu lagi cepat, ya. Kadang-kadang kita tak sempat nak catch up, ya. Kita tengok dari segi macam syarikat telekomunikasi kan, handphone, every 6 months dia keluarkan model baru, teknologi baru. Handphone kita yang 3 years ago somehow is outdated. Ataupun macam sekarang saya guna Huawei tu saya dah guna dalam 2-3 tahun. Tapi sekarang dah tak boleh nak guna dah Huawei tu sebab tak boleh Android kan. Jadi I need to think of new handphone pula. Tapi saya jenis seorang yang setia kepada satu produk. Saya tunggu sampai tak boleh pakai terus baru saya akan tukar. Okay, so back to chapter 3. Okay, so basically on chapter 3, you can refer to this textbook dalam e-com, Financial Planning and Forecasting ni, page 188 to 220. Dan boleh cuba soalan-soalan yang ada dalam buku tu, page saya provide kat sini. So kita pergi kepada financial planning. Okay, financial planning provides roadmap, petunjuk jalan, for guiding, coordinating and controlling actions to achieve the firm's objective of creating value of shareholders. So basically kita masih menggunakan firm objective yang sama dalam chapter 1, iaitu creating value for shareholders. So this is basically the main objective of business. Cara macam mana kita nak mencapai objektif tersebutlah kita kena buat financial planning ni. Two key aspect of the financial planning is cash planning and profit planning. Dua perkara ni. Ada satu lagi, cash is king. Cash is king. Apabila kita berada dalam perniagaan, ataupun awak bekerja dalam sebuah organisasi, awak kena tahu macam mana sebuah operasi itu beroperasi. Bagi sesiapa yang dah menjalankan perniagaan, a real business, your own business, kan? You definitely will understand how much the importance of cash. Sebab bila kita sebuah syarikat tu cash dia tu tidak bagus, kita susah nak olah perniagaan tu. Kita nak expand the business susah, kita nak roll the modal susah. Sebab tu cash planning is important. Kalau katakan awak berniaga, A berniaga produk menjual secara tunai dan B jual produk secara kredit, which company is actually having an advantage? Mesti syarikat yang menjual secara tunai. Kenapa? Kerana apabila dia menjual secara tunai, dia dapat dia punya cash tu masuk cepat berbanding dengan jual secara hutang. Jadi dia akan ada lebih kekuatan kepada syarikat yang dia punya rolling of cash tu dia cepat. Kemudian profit planning. Of course kita berniaga, kita anticipate kita dapat profit. Mana ada orang berniaga dia anticipate, tak apalah rugi pun tak apa. There's no such thing. Cuma macam mana cara untuk kita pastikan bahawa tahun depan
kok mana-mana pun company still profit. So kita kena tengoklah daripada forecasting tu, kita forecast, kita meramal tahun depan what will happen. Katakanlah dapat kita nak dapat keuntungan, berapa banyak lagi modal yang kita perlu dapat kan. Okay. So cash planning. What is cash planning? It involve preparation of the firm's cash budget. Cash budget ni adalah sesuatu yang belum berlaku lagi. Kita baru nak budget. A tool that managers use to ensure they put excess cash to work or have outside financing lined up when the firm is not generating enough to cover expenses. Dengan membuat cash budget ni, kita boleh anticipate. Okay, adakah cash dalam company ni mencukupi ke tak? Let's say tak cukup cash. Then kena figure out daripada mana cara untuk top up duit tersebut. Kemudian profit planning pula adalah involve preparation of pro forma statement, which project what a firm's balance sheet and income statement will look like in the future. So kita ada tiga jenis lah, cash budget, lepas tu kita ada pro forma balance sheet dan pro forma income statement. So untuk today kita cover the cash budget first. Okay, long term versus short term financial plan. Long term ataupun strategic. Biasanya sesebuah perniagaan tu dia kena ada dia punya vision dia. 2 years, 10 years along the road, ke mana hala tuju perniagaan. Kita bukan berniaga hanya setakat tak apalah saya cukup makan, asal ada duit nak bayar hutang. Walaupun kadang-kadang saya dulu saya takut untuk berimpian. Takut berimpian tu bukan apa, sebab takut tak dapat capai dan kita kecewa. Tapi it change because what is actually future bergantung kepada apa yang kita envision sekarang. Apa yang kita pandang sekarang, kita panggil cita-cita ataupun pandangan jauh ke hadapan kan. Sekarang mungkin kita masih student lagi, ada cita-cita untuk jadi usahawan ataupun nak berniaga sendiri ataupun bekerja makan gaji. Tetapi apabila awak ada clear vision on what you will be 10 years later, I'm going to have a financial freedom, for example. Vision tu nanti yang akan actually guide kita. Dia provide jalan. Contoh macam awak masuk hutan lah. Awak masuk hutan, tak ada jalan lagi. Awak kena carve the jalan. Tetapi apabila awak tahu bahawa at the end of penghujung hutan tu ada something yang valuable, awak tahu dah itu direction dia. Jadi itu perlunya strategic planning. Then it goes back to financial planning juga. It lays out company's financial action and the anticipated effect of those action over period ranging from 2 to 10 years. So this is considered long term. Okay, kalau jauh sangat 15-20 years tu, dia ada macam-macam uncertainty kita panggil. Uncertainties. Lagi jauh, lagi besarlah uncertainties dia. Biasa kalau kita tengok teknologi pun it change within a year or two, macam tu kan. Tapi kalau misalnya dalam 5 years, 10 years, teknologi tu is definitely changing very fast. Macam apa, awak-awak semua ni mungkin tak berapa into Facebook, mungkin lebih kepada Instagram ataupun TikTok ataupun apa lagi, Instagram, TikTok lah kan, Twitter. Macam Facebook dia keluarkan metaverse. Metaverse ni di mana apabila kita nak connect with other people, kita rasa that people tu dekat dengan kita, dia exist depan mata kita. Tu metaverse.
Dan dia expect benda tu akan berlaku within 5 to 10 years. Kalau sekarang, baru tu ke madam? ya yang baru tu, Connect tu, Metaverse. Mark Zuckerberg. Ya. Jadi that is the future, and by the time you graduated from UMK, another 2-3 years, that technology is actually changing the nature of work. Cara awak bekerja nanti, cara awak nak menjalankan perniagaan nanti macam mana. Jadi kita punya anticipation about what happen in the future will actually allow us to make decision macam mana cara kita nak menyediakan diri kita supaya kita fit in the future. Cuma satu perkara yang kita tak boleh buang adalah kita punya strength ataupun jati diri. Sebab apabila teknologi ni terlalu cepat, dia sebenarnya dia menarik kita, menarik kita untuk tenggelam kat dalam tu. Kadang-kadang sampai lost. Jadi kekuatan mana yang kita nak pegang sebenarnya adalah apabila kita ada very strong values. Maksudnya kita kena firm apakah nilai-nilai yang kita kena hold. Sebagai seorang Muslim, kita tahu bahawa kita ada agama yang kita boleh pegang. Kita ada keluarga, roots kita sebagai seorang Malaysian, seorang Melayu di Malaysia, seorang Malaysian, budaya-budaya tu yang kena kita tak boleh terus trend sekarang Facebook, Twitter, Instagram, things like that. Tapi kita dah tak ingat dah value-value yang kita kena pegang. Yang itu tak boleh. Sebabnya kalau sekata kita tak pegang kepada value tu, dia lebih mudah untuk kita tenggelam dan lost. The feeling of loss tu yang menyebabkan banyak orang stressful. Okey. Kembali kepada pengurusan keuangan. This plan reflect the company's strategies of how it will compete in its market to create value for shareholders. Jadi plan ni lah sebagai seorang financial managers, maksudnya dia kena continuously learning. Awak sebagai seorang student dah berubah kan? Maksudnya kalau 2 tahun lepas awak pernah belajar 1 semester face to face, nampak muka saya dalam kelas, nampak muka kawan-kawan. Tetapi semester-semester seterusnya kita belajar through screen. Then what will happen in the near future, in 1 to 3 years, probably the education system will be hybrid. Ada yang face to face, ada yang secara online. Dan cara kita belajar juga berubah. No longer teacher-student relationship face to face macam tu. Student boleh belajar dekat mana-mana saja. That's why macam company on financial side juga dia kena evolve, dia kena tengok apa dia perkara-perkara yang actually create value for the company in the future. The plan require input from all areas. All areas maksudnya all departments in the company, including research and development, marketing, operation, human resource, accounting and finance. The larger the firm, the more areas ataupun department yang wujud. Kalau bisnes biasa-biasa, kita tak panggil bisnes biasa-biasa lah sebenarnya. Apabila kita bercakap tentang entrepreneurship, entrepreneurship, those things must start from small. Awak mula berniaga, cuba-cuba, lepas tu rasa seronok buat bisnes, and then carilah pembantu seorang dua, and within 1 to 2 years tak sedar company is getting bigger. When company is getting bigger, keperluan kepada other department, jaga operation, jaga marketing, human resource dan sebagainya. Dan apabila the business is getting bigger and bigger, research and development ni perlu ada.
Ya. Macam syarikat saya sendiri juga, research and development ni is actually helping the company untuk tidak outdated. Kadang-kadang kita setia dengan satu produk ni, ya, dan kita tak memperbaharui, kita tak innovate. Tapi pasaran dah minta benda lain, dia nakkan yang baru. Jadi research and development ni lah yang akan provide that kind of thing. So peranan financial managers adalah untuk dapatkan input ni daripada other departments. Other departments ni. Tu long term. Di mana kita melihat dari sudut, kalau kata kita letakkan diri kita sebagai burung helang. Atau burung helang, dia terbang tinggi. Terbang tinggi berbanding dengan burung yang kecil-kecil kan, dia terbang kat bawah je, dia nampak area tu je. Tapi what happen to burung helang, dia terbang tinggi dan dia punya vision tu lebih besar. So ini merefer kepada long term financial plan. Okay, untuk short term operating financial pula, specify short term between 1 to 2 year period of financial action and the anticipated effect of those action. So kita start long term dulu, lepas tu barulah squeeze down pergi kepada short term. Jadi kita tengok daripada sudut yang besar dulu and then kita narrow down. Kenapa penting short term financial plan ni? Supaya operasi syarikat tu dia lebih kemas. Ramai je orang yang di luar sana yang menguruskan perniagaan hanya tanpa ada planning, tanpa ada vision. Jadi apabila tak ada planning ni, dia akan goyah tau. Dia akan bila ada masalah sikit dia rasa macam nak kena tukar bisnes. Macam usahawan-usahawan yang ada sekarang dekat luar sana yang paling banyak diuji ketika pandemik ni, berapa ramai yang actually dia tukar. Dulu bisnes lain, sekarang bisnes lain. Setiap 6 months kalau jumpa bisnes lain dah. Dulu dia buat berniaga ni. Lepas tu 2-3 bulan cakap berniaga benda ni pula. Macam tu. Okay, so dengan planning ni, short term planning ni dia lebih kemaskan untuk operasi dalam setahun ke 2 tahun tu. Apa dia perkara yang diperlukan? Key inputs dia, sales forecast and various forms of operating and financial data. Okay, operating ni bahagian tu lah. Kalau income statement dia bahagian operating expenses tu, rental, utilities, salary, things like that. Key outputs pula adalah cash budget and pro forma financial statement. Okay, so basically cash budget dengan pro forma financial statement ni adalah short term. Okay, so far okay ke? Ada chat ni, saya tengok sekejap. Atia kata your future depend on your daily routine. Definitely Atifah, because sebab tu apabila kita tidak jelas dengan apa yang kita nak in the future, kita just lalui setiap hari tu tanpa ada kekuatan tau. Dia tak ada fokus. Dia beza tau. Contoh kalau misalnya sebagai pelajar, saya tengok anak saya form 5 tahun ni. Dia set dia punya target, SPM dia nak berapa. And then she works on it as if macam tak ada rehat belajar tu. Sebab dia nak straight A's. Bangun pagi, breakfast, kelas. Lepas tu break sekejap, lunch, petang ada kelas lagi. Malam, lepas tu buat homework pula. Dan the days tu goes around like that. So apabila kita ada clear vision, we are actually doing something beneficial to our future. Itu yang menyebabkan, yang membezakan kita punya daily routine tu.
Ya, macam beberapa pelajar Azmira, Sobri dan lain-lain yang kat sini yang ada dah wish yang jelas untuk nak jadi usahawan kan. Dia akan differentiate your routine between those yang yang tak clear lagi. Okay. So kita move kepada cash planning. Okay, cash planning ataupun cash budget. What is it? Cash budget is a statement of the firm's planned inflows and outflows of cash. Apa-apa yang melibatkan cash sahaja. Kredit tak ada. Kredit ataupun hutang tak ada. Hutang tak termasuk. Managers use the cash budget to estimate the firm's short-term cash requirement, with particular attention to planning for surplus cash and for shortages. Sama ada surplus ataupun shortages. Nak tahulah. Kalau lebih, baguslah. Kalau shortage, something need to be done. Typically, the cash budget covers 1 year, then divided into smaller time intervals. Biasanya monthly lah. Monthly. Number of intervals depend on the nature of the business. Firms with seasonal cash flow pattern. Apa maksud seasonal cash flow pattern ni? Seasonal ni jualan yang bermusim. Contoh macam jual aircon. Biasa kalau musim panas, jualan lebih tinggi berbanding musim hujan. Season macam tu. Jadi dia provide presentation of monthly basis. Firms with stable pattern of cash flow may use quarterly or annual time intervals. Quarterly ni setahun 4 kali lah. Quarter. 4 times a year. Or annual time intervals. Tetapi biasa kalau finance manager, dia akan buat monthly basis untuk tujuan diri dia, untuk dia buat perancangan dia. Macam mana nak prepare the cash budget? Dia begins by calculating total cash receipt. Dia ada 3 perkara dia, total cash receipt and disbursement to arrive at the net cash inflow or outflow. Yang pertama cash receipt, iaitu wang masuk, inflow. Disbursement is outflow. Lepas tu dapat net, surplus ke ataupun shortage, which then added to the beginning cash balance. Ending cash balance shows how much cash the firm would have on hand without seeking additional financing. So kalau positif, maksudnya surplus. Kalau negatif, maksudnya shortage. Most firm have a minimum cash balance. Minimum cash balance ni apa? Minimum cash balance ni dia pada satu masa dia set dah. Kok mana pun kena ada RM100 dalam akaun. Kalau kurang RM100 maksudnya dia kena top up. Minimum cash balance tu. Dia tak boleh biarkan akaun tu sampai kosong. Biasanya company dia akan set lah minimum cash balance ni. Tapi ada je syarikat yang tak ada minimum cash balance. Maksudnya dia kosong lah minimum cash balance dia. Cash budget compares the ending cash balance to the minimum desired balance. Okay, if the ending cash balance exceed the minimum, maksudnya has excess lah, surplus of cash. It can invest in marketable securities or other asset. Ni lebih, ada duit, lebihan cash. If the ending cash balance falls short of the minimum, tak cukup dengan minimum balance requirement tu, then the firm will seek additional financing. Dia kena cari lagi mana nak dapatkan additional modal. Most likely in the form of short term borrowing. Dia boleh pinjam secara short term yang boleh settle off within 1 year. Okay, sekarang kita pergi yang
pertama dan kedua. Total cash receipt dan total cash disbursement. What is total cash receipt? Total cash receipt include all inflows. Duit masuk secara cash during a given period. The most common components, cash sales, collection of account receivable, dia dapat bayaran daripada penghutang-penghutang dia, and other cash receipt, jualan-jualan dan sebagainya lah, jual mesin secara tunai dan sebagainya. Total cash disbursement, disburse ni kita keluarkan, include all outlays of cash, pengeluaran. Outlays adalah pengeluaran. Cash by the firm during a given period. Apa jenis-jenis cash disbursement ni? Cash purchases, fixed asset outlay, dia beli fixed asset, payment of account payable, bayar suppliers, bayar hutang pinjaman, sewa, bayar dividen, upah dan salary, bayar loans, cukai, banyaklah. Repurchases or retirement of stock. Retirement of stock maksudnya dia bayar balik semua dia punya investor dia. Maksudnya pengeluaran, duit keluar. So ini format of the cash budget whereby it has one total cash receipt, kemudian minus cash disbursement, dapat net cash flow, plus dengan beginning balance, 3 dan 4 minimum cash balance. So dapat excess ataupun shortage of cash balance lah, positif atau negatif yang ni. Sama ada positif atau negatif. Kalau negatif, what happen? Negatif dia kena pinjam. So dia akan ada required financing kat sini. So biasanya cash budget ni kita buat monthly lah. Monthly daripada Januari, Februari sampailah Disember. Cuma nak generate cash budget ni, kalau kata untuk soalan dalam financial management, biasanya dia tanya dalam 3 bulan. Okay, prepare a cash budget for March, April, May. So buat untuk bulan tersebut. Tetapi pengiraan dia tu kena extend. So siapa yang nak mengajar tu? Okay, so kita pergi, boleh? So far boleh Boleh saya terus kepada macam mana cara nak buat cash budget? Any questions before I proceed? Ada question? No, Okay, tak ada. So ini contoh macam mana nak prepare cash budget. Soalan dia adalah Coulson Industries, a defense contractor. Apa defense contractor ni? It's probably a contractor untuk bahan-bahan defensif lah kot agaknya. It's developing a cash budget for October, November and December. Okay, yang dia nak adalah October, November and December. Okay, Coulson sales in August and September were 100,000 and 200,000 respectively. So apabila kita baca soalan, what you need to do is underline the main thing, the main data that they provide. Sales, sales August and September, 100,000 and 200,000. So kita boleh buat sales September 100,000, October 200,000. Sales of 400,000, 300,000 and 200,000 has been forecast for October, November, December. Jadi tak sampai lagi lah ni. Dia sekarang ni September. September. So October, November, December ni dia forecast lah.
Kejap, Coulson sales in August and September, sorry. August, September. Kemudian Oktober, November, December ni dia forecast. Dia agak-agak dalam 400k, 300k, December 200k. Yeah. Okay, settle yang ni. Historically, 20% of the firm sale has been for cash. 20% cash, 20% of sales. Okay. Kemudian, 50% have generated account receivable collected after 1 month. Okay. 1 month, 50%. Apa maksud dia ni? Maksudnya adalah apabila Coulson ni dia buat jualan August kan 100,000, hanya 20% je dia akan dapat cash pada bulan tersebut. 20% daripada 100,000 ni dia dapat cash. Lepas tu 50% pula dia dapat the following month. Maksudnya cash ni 20% dia dapat August. Yang 50% ni dia akan dapat bulan berapa? Kalau dia jual August, 1 month later, 50% ni dia dapat bila? Bulan berapa? September. Bulan September. So yang ni akan dapat bulan September. Kemudian dia bagi lagi, the remaining 30% have generated account receivable collected after 2 months. So 2 months adalah 20%. Okay. 20% pula, 30%. 30%. So sini August, September, ni didapat Oktober. Oktober. Untuk jualan bulan August saja. Dan kalau bulan September dan seterusnya macam itulah. Cash pada bulan berikut, 50% pada bulan, kalau untuk jualan September ni kan, 50% dalam bulan Oktober, 30% balance tu pada bulan November untuk yang September macam tu. Itu yang maksud dia kat sini. So kalau kata kita calculate ni jadi 100% lah. 20%, 50%, 30% jadi 100%. Untuk total 100,000 ni. Dia dipecahkan kepada 3 bulan. Okay, settle yang ni. In December, the firm will receive. Okay, keyword dia receive. Receive macam menerima 30,000 dividend from stock in a subsidiary. Stock ni bukan inventory ni adalah saham dia lah, equity dia. Kalau stok barang tu kita panggil inventory. Okay, will receive maksudnya dia dah terima cash lah. So December receive dividend 30k. So ini maklumat yang diberikan dalam soalan. Ada lagi soalan dia, tapi yang ni kita cover yang cash receipt dulu. Okay, so macam mana caranya? Ni table ni menunjukkan dia punya cash budget. Macam mana cara kita nak buat dia? Okay, sale forecast termasuk yang sales ni tadilah. Yang diberikan tadi, dia bagi amount August, September, Oktober, November, December. Tapi cash budget yang dia nak buat hanyalah Oktober, November, December saja. Tapi kita start daripada August. Ada tujuan dia. Sebabnya dia kata kat sini cash sale 20% ni tadi. 20% cash sale ni pada bulan yang sama. Ni 20%. Pada bulan yang sama. Maksudnya 20% out of 100 adalah 20. 20% daripada 200,000 adalah 40. Kita masukkan sale forecast ni, jualan yang Coulson dapat pada setiap bulan berikut. Setiap bulan. August, tengok August 100,000, September 200,000, Oktober 400.
Masukkan kat dalam ni. Dan seterusnya sampai Disember. Kemudian kita kira dulu jualan secara tunai pada bulan tersebut, 20%. So kita darabkan 20% darab 100 dapat 20. 20% darab 200,000 dapat 40. Dan seterusnya sampai sini. Kemudian collection of account receivable. Yang ni yang dia jual secara hutang. Which dia dapat 50% pada bulan berikutnya dan 30% pada the following month, 2 bulan seterusnya. So, by right, apabila dia jual 100,000 dekat Ogos, dia akan terima 50% on September. So, ini adalah 0.5 kali 100. 100 ni amount kat sini. Ya. Dan seterusnya lah. Ini dapat kat sini. Ni dapat kat sini. Dan ni dapat kat sini. Okay. Kemudian dah settle untuk 1 month tu kita pergi kepada bayaran 2 bulan selepasnya. 30%. So, yang ini 100,000 ni 30% ke sini. 30%. 200,000 masuk bawah November. Sebab dia akan dapat tunai tu pada bulan November. And jualan pada bulan November ni, jualan pada bulan Oktober ni dia akan dapat pada bulan Disember. So far boleh follow So settle on the sales. Sales dah settle. Dia ada additional information kat sini. We receive 30,000 dividend. Ada cash receipt. Yang ni dividend. Bulan berapa dia dapat? Bulan Disember. Berapa? 30,000. 30,000. Dia 30,000 tapi dia extract keluar 30 kat sini. Macam tu. So, dah settle yang ni, cash receipt, total up saja. Bahagian ni. Total up. Tambah. Jangan tambah daripada atas sale forecast ni. Tambah daripada sini saja. Yang ni dengan yang ni. Okay? Ada soalan? Tak ada soalan lagi lah. Nanti at the end of the session ada soalan nanti kena buat. So boleh tengok sama ada you really understand ke tak. Kita masuk kepada second part iaitu cash disbursement. Pengeluaran kan. So soalan yang dibagi lagi, Coulson Industries has gathered the following data needed for preparing a cash disbursement schedule for October, November, December. Okay, purchases, the firm purchases. Purchases. Pembelian kan. Syarikat tu membeli, represent 70% of sales. Okay. Dalam soalan cash budget ataupun proforma ni, memerlukan pelajar untuk memahami apa dia data yang diberi. Jadi kena tahu dia punya keyword dia. Okay. Purchases represent 70% of sales. So sales dia daripada tadi. Yang ni tadi. Ni sales dia. Ni sales dia. 70% of sales maksudnya apa? Maksudnya kalau kata sales dia 100,000, purchases dia 70% daripada ni. 70% of sales, purchases, 70% of sales. Maksudnya 70% darab 100. Untuk bulan Ogos, dia punya purchases dia, kita tak payah kira lah Ogos ni sebab kita tak nak purchases Ogos, kita nak Oktober. Tapi tak apa. Ogos punya purchases berapa? 100,000 kali 70%, 70,000 purchases dia. Kalau Ogos, September 200,000 kali 70% jadi berapa? Betul? September 200,000 kali 70% jadi 140k. So kat sinilah dia tulis
purchases. August, September, Oktober ni 70% out of sales bulan Oktober dan seterusnya. Okay. Seterusnya, of this amount, Coulson pays 10% in cash upfront. Maksudnya pada bulan berikut, pada bulan tersebut, pada bulan dia buat pembelian, dibayar 10% je. So cash purchase 10%, 10% equal to 0.1 lah, darab je lah. Darab. So darablah semua ni kepada 10%. Yang ni tak payah pakai kalkulator lah, congak je lah. Right, 10% daripada 77, 10% daripada 140 jadi 14. Okay, satu yang ni. It pays 70% in the month immediately following the month of purchase. So satu bulan berikutnya dia bayar 70% sini. So 70% darab 70 dapat 49. Ni ke sini untuk 70%, 0.7. Yang ni bayar kat sini, yang ni bayar kat sini, dan yang ni bayar kat sini. Kemudian immediately following the month purchase. Okay. The company pays the remaining 20% 2 months following the month of purchase. 20%. Bulan yang ketiga. 20%. So 70 ni dia bayar habis dekat bulan Oktober. Yang bulan September dia bayar habis pada bulan November. Yang Oktober punya dia bayar habis pada bulan Disember. So macam tu lah. So habis dah purchases. Apa sebenarnya purchases ni? Purchases ni dia beli bahan mentah. Dia beli inventory dia daripada supplier. So basically ini adalah pembayaran kepada dia punya supplier dia lah. Okay. Settle dia purchases. Kemudian ada lagi dia keluarkan duit, rent payments. Coulson will pay rent 5,000 each month. Each month. Maksudnya setiap bulan dia akan keluarkan cash sebanyak 5,000. So tulislah rent payment. Untuk Oktober, November, December 5,000. Wages and salaries. Okay, fixed salaries for the year are 96,000 or 8,000 per month. So nak ambil yang mana? Of course lah monthly. Sebab kita buat cash budget untuk monthly, right? Per month. In addition, Coulson financial managers estimate the wages equal 10% of month sales. Wages. Apa beza salary dengan wages? Siapa boleh bagi tahu? Nah, apa beza salary dengan wages? Salary wages tu macam bonus kot. Wages tu macam bonus? Ya, Najah. Wages tu hari kan, bayar hari. Kalau salary bulan. Okay. Salaries ni contoh macam kita finance executive. Kita dibayar gaji bulanan. Okay. Kalau wages adalah upah. Upah di mana kalau kita buat kerja ada salary. Contoh tukang. Tukang rumah ataupun pekerja marketing yang dibayar secara komisen. Dia punya upah tu berdasarkan kepada jualan dia. Tu wages. Jadi salary ni dia fix. Setiap bulan dia dapat amount yang sama. Tetapi wages ni berbeza-beza amount dia bergantung kepada kerja yang dia buat. Tu beza dia. Jadi wages ni dia equal 10% of monthly sale. Jadi kalau sales tinggi, maksudnya wages pun tinggi. Macam tu. Jadi ini mungkin upah orang yang jual lah ni. Commission, something like that. Okay, 10% of monthly sale. So kena kira lah. Oktober, sales berapa? Kita tengok sini, sales Oktober adalah 400, 300, 200. 400, 300, 200. Oktober, November, December. Jadi kalau 10%, maksudnya 40,000.
40% pula, 40,000, 40k untuk wages. Yang ni 30k. Yang ni 20k. Ya. Bila campur dengan salary tadi fix 8,000 per month, so tambah je lah 40 campur 8. 8k. Jadi 48k. Untuk Oktober. Yang ni 38k. November. Untuk Disember 28k. Masuklah bahagian wages and salary. Bulan dia lah. Bulan di mana salary dan wages tu dibayar. 38, 28. Okey. Faham wages and salary. Kemudian dia bayar tax pula. Coulson must pay taxes of 25,000 in December. Cukai 25,000. Bagi tahulah tax payment. Kemudian dia beli fixed asset. Dia bayar tunai. Kalau saya kata dia dia beli secara kredit, kita tengok pada bulan bila dia bayar. Okay, for new machinery costing 130,000 in November. So fixed asset pada bulan November 130,000. Interest payment of 10,000 is due in December. Due in December maksudnya dibayar December lah, 10,000. Okay. Cash dividend payment, Coulson will pay cash dividends of 20,000 in October. Dividend. Dan principal payment of 20,000 due in December. Ni dibayar habis loan dia 20,000. So bila dah semua information dalam soalan tu kita dah masukkan dalam table, kita totalkan semua. Campur semua, dapatlah dia punya total dia kat sini. Okay, cash disbursement. The third part will be total cash receipt ni tadi daripada yang mula-mula, kemudian total cash disbursement 210, 320, 340 kita dapat daripada sini. 210, 320, 340. Kemudian 213, 418 dengan 305 kita dapat daripada sini. 213, 418 dan 305 daripada sini. Okay. So kita tolak. Less. Tolak ni. Kita dapat positif, dapat negatif. Kalau dapat negatif kena tulis negatif. Kalau dapat positif, tulis positif. Kemudian tambah dengan beginning cash. Okay. Dia ada additional information. The company wishes to maintain as a reserve for unexpected needs a minimum cash balance of 25,000. In October, the beginning cash balance is 5,000. Ini maklumat yang diberi. Ini maklumat yang diberi. Ini adalah jawapan. Ini jawapan dia. Ini soalan. Dia kata, in October, the beginning cash balance is 50,000. So, masukkanlah beginning cash ni dekat sini. Maksudnya, cash yang dibawa daripada bulan sebelumnya. Ending balance bulan September, dia jadi beginning balance Oktober. Okay. Tolak. Tambah. Net cash flow, tambah beginning balance. Dapat ending cash. Kemudian tolak dengan minimum cash balance kalau ada. Ni dia kata minimum cash balance 25,000. Jadinya setiap bulan lah. Kan? Wishes to maintain as a reserve for unexpected needs a minimum cash balance of 25,000 for every month. Letakkan amount dia setiap bulan. So kita tolak ending cash less minimum cash balance, kita dapat yang sini excess cash balance ataupun shortage.
ataupun shortage. Jadi 47 tolak 25 dapat 22, positif positif maksudnya dia tak perlukan pinjaman mana-mana. Okey. So bulan November, yang ni kita dah letakkan tadi, tolak dapat negatif. Lepas tu beginning balance, tengok ending balance Oktober, dia akan jadi beginning balance November. Ending balance November, dia jadi beginning balance December. Contoh ending balance, beginning balance ni macam awak dapat duit poket lah, mak awak bagi kan. Okey, kalau kata balik hostel, balik dekat UMK, every month your family give you berapa? 100.5 lah contoh, 300. Okey. Jadi dah belanja 31 hari bulan, ada baki RM10. Jadi baki RM10 tu esok dah bulan baru kan, mak awak top up lagi 100.5. Jadi RM10 campur 100.5 jadilah 160. Jadi RM10 daripada bulan Oktober tu dia akan jadi beginning balance on bulan November. Faham Okey. So untuk bulan November ni dia dapat negatif ending cash. Lepas tu tolak lagi dengan minimum cash balance, tolak lagi negatif dengan negatif, dia jadi negatif lah ni. Sini shortage lah. Sini shortage dia. Shortage kat sini. Jadi maksud dia apa? Negatif 76 ni. Maksudnya dia kena dapatkan from somewhere. Dia kena cari 76,000 ni daripada mana-mana. Daripada mana dia boleh dapatkan 76,000 ni? Daripada loan, short term loan, ataupun kalau marketable securities ni dia ada duit lebih, dia invest. Short term loan, apa nama dia ni? Dia boleh buat pinjaman lah. Dia kena cari somewhere. Okay. C, values are placed in this line when the ending cash is less than the desired minimum cash balance. This amount are typically financed short term and therefore are represented by notes payable. Ni perkataan dia, notes payable. Notes payable ni adalah pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek. So, untuk bulan yang terakhir pula, bila ditolak ini, dia dapat negatif 16, tolak lagi dengan minimum cash balance, ada lagi shortage 41. Dan ini pun dia kena buat loan lah untuk penuhkan dia punya requirement dia. So basically this is a cash budget. Cash budget maksudnya anticipated. Anticipated. Dia meramalkan lah. Ramalan. Jadi apabila kita tahu bahawa November nanti we might require additional cash. Jadi dia dah boleh plan ahead. Dengan siapa dia nak pinjam. Kalau dia tak nak pinjam, maksudnya dia kena anticipate sales tu lebih banyak lagi. Macam tu. Okay, so itulah cara nak buat cash budget. Macam mana kita nak evaluate cash budget ni? Cash budget ni indicates whether managers should expect a cash shortage ataupun surplus in each of the months covered by the forecast. So dia boleh tahulah kurang cash ke lebih cash. This budget helps managers secure borrowing arrangements such as bank lines of credit before the firm actually needs the money. Contohnya macam awak sebagai pelajar kan, mak awak bagi duit poket, tapi ada student pelancongan final year student, dia kena buat projek, pergi visit ecotourism dekat Gunung Stong, contohlah kan.
So kena buat bayaran. So awak tahu dah apa tak cukup ni duit yang biasa mak bagi kan. So bagi tahu dah awal-awal, mak nanti apa bulan depan ada ada program dekat Gunung Setong, kena bayar ni. Jadi kena top up lebih sikit lah. Macam tu. Maksudnya kita dah tahu dah benda tu belum sampai lagi, tapi kita dah tahu dah benda tu akan datang. Shortage tu akan berlaku. So kita anticipate lah kita nak pinjam dengan siapa, daripada mana kita nak dapatkan duit tu, sebagainya. Managers refer back to the cash budget to compare projections to the firm's actual performance. Dia boleh compare. Adakah cash budget tu nanti bila dah sampai masanya, adakah dia seperti yang cash budget tu ke ataupun lain? Adakah lebih baik ataupun lebih teruk? Macam tu. Jadi dia boleh buat evaluation lah. Such a comparison allow managers to identify problems in which actual cash inflows and outflows vary from the budget's forecast. So those people yang dia ada kriteria tau. Ada orang yang very analytical. Maksudnya individu yang duit dia tu dia keep track. Dekat mana? Duit masuk berapa, apa expenses dia, allocation. Lepas tu dia boleh buat analisis pula tentang perkara tersebut. Okay, so itulah chapter 3 for the first part. So exercise questions ni nanti lepas ni awak buat, dan tengok senang ke susah nak buat cash budget ni. Sebenarnya senang aja. Cuma nak fahamkan the sentence tu dan nak asingkan which one is actually inflow, which one is actually outflow. Macam tu. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan kan? Okey. Kalau ada soalan pun nanti lepas try buat ni lah, cash budget ni lah. Mungkin ada soalan. Basically this is a very straightforward punya ni. Kalau boleh saya tak nak ambil break. Saya nak terus kepada ni, your group assignment. Madam nak tanya. Boleh? Exercise ni buat sendiri-sendiri ke kena submit kat mana-mana? Buat sendiri-sendiri je. Untuk kelas tutorial nanti. Okay, maksudnya buat dulu sebelum kelas tutorial. Kiranya nanti tutorial ada macam GM lah. Ya. Okay, thank you madam. Alright. Cop. Untuk L1 T3 esok kan? L1 T3 pukul 10 esok kena buat synchronous. Saya actually ada share tutorial dalam saya punya YouTube channel. Untuk kelas esok sebab saya ada mesyuarat fakulti untuk vetting. Jadinya saya akan bagi link kepada video tersebut lah. Dalam video tersebut saya tunjukkan cara macam mana nak jawab exercise tu. Bagi sesiapa yang nak tengok pun boleh, dalam YouTube channel saya boleh subscribe lah. Dalam YouTube channel saya tu ada basically tutorial dan juga lecture. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Mana? Minggu lepas saya ada upload ni kan, yang sources and users of fund tu. Saya baru upload minggu lepas video tu, dan kemudian beberapa hari lepas
dapat komen student daripada UUM ya, tengok video tu dan she finds it beneficial lah. Jadi mungkin ada beberapa topik yang mungkin susah nak faham kan, kena tengok 2-3 kali. Jadi boleh check out lah my YouTube channel tu. Okay, ini adalah group assignment. So basically what you need to do for this group assignment is to evaluate the financial position of 2 companies. Ya, macam mana nak cari 2 companies ni? 2 companies ni awak kena cari dia punya annual report. Ya. Saya ajar dah kan hari tu macam mana nak cari annual report dalam Bursa Malaysia, betul kan? Ke kelas 1 lagi? Saya ada tunjuk tak? Tak lagi ikut madam. Tak lagi yang Nestle tu? Ada. Oh, yang Nestle tu Yang Nestle tu. Ada. Sama je cara dia. Okay, so awak kena form a group 6 orang ataupun 5 orang minimum. Ya, tak nak lebih. Tak nak lebih 6 lah. Maksudnya 7 tak boleh lah. Kalau sekata ada access contoh macam semua dah masuk dalam group, tiba-tiba ada seorang kita tinggal kan. Tu baru boleh masuk jadi 7 students. Okay, so each group is required to select 2 public listed companies from the same industry. Same industry means the company is actually doing something similar. Something similar tu contoh industri wellness. Dua company tu dalam industri wellness. Pharmaceutical dengan pharmaceutical. Ataupun customer product dengan customer product. Food dengan food. Property. Biasa kalau hotel-hotel dia masuk dalam industri property. Dan industri ini mestilah relate dengan you punya program, tourism, hospitality or wellness. And then you can mix up lah. So basically macam katakanlah dalam satu group tu ada SAP, ada SAH, ada wellness. So just choose one. Saya tak awak SAP kena ambil SAP juga, tak ada. Cuma you need to explain how the company is actually related to this program. Kalau consumer product contohnya kan, macam Nestle. Untuk company Nestle tak boleh ambil sebab kita dah buat dah exercise baru ni. Okay, cara dia macam buat Nestle itulah. Cuma you need to compare. You are expected to download 2 most recent annual reports. Annual reports dia ambil tahun 2019 dan 2020. Ada sebahagian company yang 2021 pun ada. Tapi dia punya year ended tu June 2021. Tapi it's best that you take yang ada same year lah. Contohnya macam company A December 2019, company B pun December 2019. Dia tak ada lah. Company A ended December 2019, company B ended June 2020. Macam tu. Sebab kita nak, kalau boleh kita nak compare apple with apple. So that the comparison tu it's fair, adil. So cara macam mana cari tu ada kat dalam sini. Go to bursamalaysia.com, lepas tu pergi dekat market information, company announcement, type annual report, pilih main market. Lepas tu sektor apa you need to figure out lah which sector is actually you want to study. Consumer product ke, healthcare ke, property ke, telecommunication ke, logistik ke. Consumer product ni macam Nestle lah. Kita ada Hapseng, kita ada Munchies. Healthcare ni ada banyak pharmaceutical company. Property, hotel-hotel, telecommunication, syarikat logistik, contoh syarikat bas dan sebagainya.
Jangan cari banking ataupun financial industries. Dan juga Nestle company ni terkeluar. Banking ni sebab dia tak ada produk, dia financial product. Jadi dia punya financial statement tu dia tak complete, tak semua ratio boleh kira. Date range ni kena tulis lah. Kalau tak dia tak boleh pergi search. Letakkan date range ni. Okay, so basically what you actually need to do, you ada 2 tahun. Company A 2 tahun, company B 2 tahun. So you need to compare the ratio analysis using trend analysis dan juga comparative analysis. Ingat lagi tak trend analysis macam mana? Trend analysis company A compare 2019 dengan 2020. Company B 2019 dengan 2020. Kalau comparative analysis, you compare between company A and company B 2019. Kemudian satu lagi company A dan company B tahun 2020. And then you need to include graph. Graph lah, tunjukkan jawapan tu dalam bentuk graph. So that it is much more easier to make the comparison. Okay. So, yes. Please ulang sekali lagi yang trend analysis tu. Okay, trend analysis. Sekejap ni, saya boleh draw tak sini. Okay, trend analysis ni you are comparing company A 2019 with 2020. Satu. Lepas tu 2, company B compare 2019 with 2020. Ni trend. Kalau comparative, you compare company A with company B for year 2019. Yang kedua, company A with company B for 2020. Nampak tak beza dia? Yang ini you compare between year, same company. Comparative, you compare 2 companies within the same year. Macam tu. Boleh? You macam buat table lah. Saya rekod dah ni. Okay. Apa lagi? Okay, dalam report you need to include introduction, lepas tu background of the companies. You need to state tau why, first about the report lah, why actually what is the report is about, then why you choose the companies. Kenapa pilih company A, kenapa pilih company B, and how the companies are related to hospitality, tourism and wellness industry. Macam mana you nak relatekan company tu? Contoh macam company Nestle kan, how is actually relate tak Nestle dengan tourism industry? Relate ke tak? Tak relate? Tak relate, madam. Tak relate. Siapa yang cakap tadi? Tak berapa clear. Relate ke tak relate? So kena cari company yang relate lah. Cara macam mana nak cari yang relate? Kena fikirlah. Because we are actually in the times where we become a problem solver. Problem solver, orang yang menyelesaikan masalah. Maksudnya kita kena gunakan kita punya mind ni untuk fikirkan solution. Your answers is probably different from me, tapi dari situ jugalah basically saya belajar.
Umi kata tak. Nestle tak ada kaitan dengan tourism. Yang lain? So kalau tak, maksudnya kena cari company yang related lah. Biasa turis dia datang melawat kan. Contoh yalah kita semua actually pelancong. Kalau misalnya awak datang, awak daripada negeri lain kan. Awak negeri lain, awak datang ke UMK Kelantan, you are actually a tourist. Dia panggil pelancongan pendidikan kata. Kan? Maksudnya education tourism. Dia pelancong tu didefinisikan sebagai orang yang bergerak kepada sesuatu tempat untuk melakukan sesuatu, tapi tempat tu bukanlah dia punya tempat tinggal. Dia duduk situ sementara. Tu dikategorikan sebagai pelancong. So bila you datang ke UMK sebagai pelajar dan juga adalah pelancong juga di Kelantan, you need to eat, kan? Definitely you need to eat. Okay, so adakah kedai-kedai makan di sekitar UMK ni adalah produk pelancongan? Adakah pelancong tidak makan? Tentu pelancong makan kan? Jadi kalau produk makanan, contoh kalau misalnya kita pergi sekarang jarang lah kalau kita naik flight, kalau dulu mewah, kita bayar tiket flight mahal, tapi we are being served with food dalam airlines. Tapi sekarang tiket kapal terbang ni sama macam tiket bas je. So kita naik pun macam naik bas je lah, tak ada specialty. Kalau ada pun maybe kacang macam tu. So that product kacang tu is actually part of tourism punya ni lah. Dia support the industry. Food industry is actually playing a role in tourism industry. Even kita ada food tourism. Orang melancong kerana mencari makanan. Dan contoh macam Nestle kan, dia keluarkan coffee, tea, all sort of products yang digunakan dalam industri hospitality dan juga tourism. Nampak tak? Nampak tak macam ada sesuatu industri tu is actually relevant to hospitality, tourism and wellness industry. So you need to explain that to be able to actually comprehend. Kita bukan memandang dengan satu lapis. Dia macam interconnected lah industri tu. Boleh tak? Nurul Sbida kata pun tak juga. Sobri kata tak juga So it depends the ability for you to actually relate the company with your program. Kalau kata contoh hospitality kan, awak masak dekat Basil kan, apa dia bahan-bahan yang awak gunakan? Of course you buy from somewhere. We don't produce the product from raw, right? Jadi benda tu actually a supporting towards the industry. Dia probably tidak directly link, but without that industry, the hospitality and tourism punya market pun tak boleh nak ni lah. Maksudnya hospitality and tourism industry menggunakan produk daripada syarikat-syarikat tersebut. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Nampak tak? Nampak. Okay. Kalau saya betul ke? Macam mana? Dia kena proses
your thought tu. Okay. Background of company. Ni sikit je. You can do like one page for each company. Okay. Lepas tu ratio analysis, calculation calculation untuk trend analysis dan graph. Untuk comparative analysis ni tak perlu nak calculate lagi lah, sebab awak boleh gunakan calculation yang sini, ambil figure saja untuk compare between company A and company B. Gunakan ratio analysis based on 4 categories of financial ratios: liquidity, activity, debt and profitability ratios. Macam yang awak calculate untuk Nestle company itulah. Okay. Seterusnya awak kena provide overall analysis. Lepas dah buat ratio tu, provide your overall analysis. Explain how COVID-19 impacted the performance of both companies. Ada kenaikan ke, ada penurunan ke? Kemudian you as an investor, which company would you choose to invest? Explain your answer. Kan, awak nak jadi financial manager kan? Kita evaluate selepas kita calculate, kita evaluate dan kita buat decision. Okay, ni 5 markah. Reference and appendices. References ni, okay, daripada mana awak acquire awak punya annual report. Appendices, awak provide financial statement lah, income statement dan balance sheet saja. Bukan the whole annual report tu yang 100 pages tu, bukan. Just screenshot the income statement and balance sheet, just put in the appendices. Alright. Okay. Ni format untuk report lah. Gunakan Times New Roman, font size 12. Table boleh guna size font lebih kecil. Single spacing. Okay. Formula dengan calculation ni untuk trend analysis saja. Sebab you menggunakan amount yang sama dalam comparative analysis. Just take out the figure from here and put in the comparative analysis. Right. So due date, saya pecahkan kepada 2. Yang mana week 8, awak kena submit yang ni dulu. Trend analysis dengan comparative analysis dulu. Kemudian week 10 baru the final report. Submit dalam e-com kedua-duanya. Siapa saya cakap tadi? Ikut kelas tutor tak semestinya. As long as same lecture, should be no problem. Okay, so untuk report adalah 20%. Okay, presentation 10%. Gunakan online video. Macam mana yang you nak present kan your report tu dalam bentuk video. Dan video hanya 3 ke 5 minit saja. Which means you need to olah balik findings dalam report tu, ratio dalam report tu dalam bentuk yang interesting, dalam bentuk video. Saya tak nak just copy paste. Awak calculate tu, awak copy daripada report tu, awak masuk dalam video. Tak nak macam tu. Fikirkan cara macam mana yang paling mudah supaya kriteria-kriteria ni boleh dijelaskan dalam video. Introduction sikit, background company sikit, dalam few second. Lepas tu penerangan tentang trend analysis dan comparative analysis dan sedikit overall analysis. Okay, 3 to 5 minutes. Online video bolehlah guna apa-apa platform yang available secara percuma, secara online. Powtoon ke, kena pandai-pandai carilah. Saya rasa awak ni lebih pandai lah daripada saya ni. You may choose to present based on your creativity, such as role play characters ke. Kalau role play characters ni divide
company A dengan company B kan. You present company A, company B dan compare benda tu. Okay. Madam nak tanya, company yang kita Ya. pilih tu dalam Malaysia ke ataupun Macam mana Zul? yang kita pilih tu sama ada dalam Malaysia ke ataupun seluruh negara? Dalam Malaysia World. saja. Malaysia Dalam saja, Malaysia. Dalam Malaysia saja. Sebab kita boleh tengok actually macam mana performance companies in Malaysia during the COVID-19 lah. Ya. So yang ini video due week 12. Letakkan YouTube link tu dalam dokumen Microsoft Word ke ataupun PowerPoint ke, masukkan dalam e-com. Ya. Okay. So ni saya dah share dalam e-com. Boleh download je. Kemudian nanti listkan group members dalam WhatsApp. Nanti saya letakkan template dengan nama company yang awak pilih lah. Okay. So saya tunjukkan sekali lagi lah macam mana nak pergi kepada bursa Malaysia tu kan. Just type bursa Malaysia. Okay, kat sini. Lepas tu market information, pergi dekat company announcement. And then dekat bawah ni, select kategori kita nak apa. Annual report. Ya. Sub kategori dengan company ni tak perlulah isi. Pilih main market. Ya, sektor. Katakanlah kita ambil industri healthcare. Ya. Healthcare, kita letak date. Sebab kita nak ambil tahun 2019 kan. Januari 2019 selesai bulan sehingga Disember 2020 31. Search. Okay. Dia akan keluar lah ni. Top Glove, Supermax, Kotra. Pilih dua company daripada industri yang sama lah. Daripada sini. Pilih dua. Cuma saya tak nak ada group yang pilih company yang sama. Kalau ada satu group buat farma niaga, group lain tak bolehlah buat farma niaga. Kena pilih company lain. Alright? Itu. So dekat sini ada 29 company. 29 company untuk healthcare. Kita ada lagi company lain, consumer product. Untuk financial service tak payahlah. Sebab tu banking apa semua tu. Kita ada property, kita ada teknologi, kita ada transportation, utilities, banyak produk, banyak company kat sini. Okay, boleh? Okay, maksimum berapa pages? Okay, saya tak limitkan berapa pages lah. Just follow the guideline kat sini. Apa-apa, ni item-item ni you kena provide. Ni you kena provide. Lepas tu yang untuk ratio analysis ni, you kena provide juga dia punya ni tau, interpretation ni. Your professional interpretation. Apa maksud interpretation ni? Interpretation ni, how do you interpret? Contoh company A 2019 compare dengan 2020 kan. Dia ada penurunan ratio, quick ratio. So what is actually quick ratio represent? Quick ratio is a ratio that measure what. Lepas tu dia punya value reducing. Jadi apa maksud? Apa maksud dia? Inability of the company to pay its debt.
Something like that. Interpretation ni penting. Alright. So, awak tak nampak saya tunjuk ni. Sekejap Ni, saya tunjuk ni tadi. Alamak. Ni saya tunjuk tadi. Interpretation kat di sini. You need to provide your professional interpretation. Tu maksud saya. Setiap ratio tu apa maksud dia? Kalau turun, maksud dia apa? Kalau naik, maksud dia apa? Macam tu. Okay. Any last question? Kalau tak ada, Madam, ya. untuk group tu Madam akan sediakan template nanti kan? Nanti saya ni tulis dekat WhatsApp je. Oh, okay. Mana? Stop share. Okay. Madam, due date sampai bila? Due date dalam guideline saya ada bagi. Ni. Okay. Okay, kat sini. Due date dia ada 3 part. Week 8, minggu ke-8 kena hantar yang ni. Tak nampak Mana?